Beberapa kawasan di Shah Alam Selangor dilanda banjir kilat. Ia melebihi paras bahaya dengan merekodkan bacaan. Perkembangan banjir, jumlah mangsa banjir di 5 negeri. Dan juga ada beberapa sungai yang melebihi paras bahaya. Mangsa banjir di Johor dan Pahang terus dapat peningkatan pada lebih 8,000 mangsa. Jumlah mangsa banjir di Selangor dan Perak terus meningkat. Kami dari Kumpulan 4 membentangkan isu banjir Di Malaysia. adakah masyarakat peka terhadap isu banjir? Apakah punca banjir? Betapa seriuskah isu banjir ini? Bolehkah impak-impak ini diatasi? Malaysia digambarkan sebagai sebuah negara membangun dengan konsep negara kebajikan yang telah melaksanakan dasar yang sistematik untuk mengenangani bencana negara dengan cekap. Walaupun Malaysia dari aspek geografi dan geologinya tidak termasuk dalam lingkaran negara-negara yang terdedah dengan bencana alam seperti gempa bumi, tetapi Malaysia tidak dapat lari daripada bencana alam seperti banjir yang sering kali berlaku di negara kita setiap tahun. Apakah itu banjir? Banjir didefinisikan sebagai satu bencana alam yang berlaku apabila air menenggelami satu kawasan melebihi paras bahaya. Justeru, dokumentari ini dihasilkan untuk membincangkan isu berkaitan bencana banjir di negara Malaysia. Perbincangan ini merujuk kepada kejadian kes banjir di Malaysia, terutama di kawasan Pantai Timur, digunakan sebagai kajian kes untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor-faktor, kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi masalah kes banjir ini. Hai, mari kita lihat apakah cara yang kami gunakan untuk mendapatkan data daripada masyarakat. Kita telah pun mengeluarkan Google Form yang merangkumi sebanyak 15 soalan mendapatkan maklumat bagi kajian tentang kes banjir ini. Soalan-soalannya merangkumi seperti punca, kesan, langkah dan lebih-lebih lagi. Borang ini mengandungi soalan objektif, subjektif dan juga rating poll yang jumlah dari 1 hingga 5, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 pula sangat setuju. Tujuan penggunaan borang kaji selidar ini berbanding kertas secara fizikal ialah disebabkan dalam era arus pemodenan ini, masyarakat sering mengutamakan mengisi maklumat soal selidirnya dengan menggunakan telefon pintar yang sedia ada. Kami berjaya mendapat seramai 30 responden yang kebanyakannya dari Selangor, Kelantan dan juga Terengganu. Majoriti responden iaitu 44.4% merupakan daripada golongan umur 15 hingga 20. Soalan pertama yang ditanya dalam survey ini adalah, adakah anda peka terhadap isu banjir di Malaysia? 41.5% dari responden ini telah menjawab ya. Selepas itu kami mengemukakan soalan, berapa kerapkah dalam setahun kawasan anda terlibat dengan bencana banjir ini? Yang dijawab menggunakan skala 1 hingga 5. Berdasarkan respons yang diterima, 88.5% dari responden menyatakan bahawa kawasan perumahan mereka terlibat dalam bencana banjir dalam kekerapan 0 hingga 2. Dan 11.5% baki responden menyatakan bahawa kawasan mereka mengalami banjir lebih daripada 3 kali setahun dan majoritinya dari Kelantan dan Terengganu. Beberapa akibat banjir telah dikemukakan kepada responden iaitu sikap masyarakat yang cuai, hakisan sungai, sistem paritan yang tidak terancang dan lebih-lebih lagi. Berdasarkan keputusan tinjauan, 74% responden telah memilih 4 dan 5 yang bermakna bahawa hakisan sungai disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik ini ke dalam sungai adalah salah satu punca yang menyebabkan bencana ini berlaku. Berdasarkan tinjauan ini, kita juga dapat tahu yang majoriti iaitu 80.8% responden juga bersetuju bahawa sistem pemparitan yang tidak terancang merupakan sebab banjir yang besar. Berdasarkan soal selidar juga, responden mengatakan pendapat mereka tentang kesan jangka pendek yang berpunca daripada isu banjir ini. Sebanyak 23 daripada 30% responden telah menyatakan bahawa kerosakan harta benda merupakan kesan utama bencana banjir. 15 responden telah menyatakan bahawa banjir menyebabkan gangguan kepada perkhidmatan asas seperti akses kepada telefon, elektrik, air dan lebih-lebih lagi. Seterusnya, golongan minoriti iaitu 14 responden daripada 30 responden berpendapat bahawa kehilangan nyawa merupakan kesan banjir yang buruk. 53.8% iaitu majoriti mengatakan bahawa media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan info-info terkini tentang banjir. Dan juga 11.5% responden memilih berita sebagai salah satu alternatif untuk memberi amaran kepada banjir. Dan juga 19.2% responden berpendapat bahawa amaran siren dari balai bomba dan balai polis yang terdapat di kawasan tersebut juga menjadi cara yang lebih efisien untuk menegur dan memberi amaran tentang banjir ini. Kebanyakan responden iaitu 76.9% berpendapat bahawa pihak polis dan pihak bomba memainkan peranan yang penting untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan yang selamat.
Dan 23.1% responden juga mengatakan bahawa ketua kampung adalah salah seorang yang mereka lebih percaya dan memainkan peranan untuk memelihara keselamatan dan mengawal keadaan daripada menjadi lebih teruk. Ini adalah analisis yang data kami dapat daripada borang kaji selidik ini. Dengan analisis inilah kami mendapat tahu apakah reaksi dan juga apakah pendapat penduduk di kawasan yang terancam. Selamat sejahtera, nama saya Jitya Bashni, nombor matriks 215362 dan saya akan bincangkan tentang analisis melalui temu duga. Kami telah memperoleh dua informan, satu informan yang profesional dan yang lagi satu merupakan seorang pelajar dari Universiti Putra Malaysia. Untuk yang informan satu pula, kami telah menemu duga seorang pelajar intern dari UiTM yang kini bekerja di KDEB Waste Management Department. Untuk pengetahuan anda semua, KDEB merupakan salah satu autoriti yang mengendalikan kes berkaitan isu alam sekitar. Sumbangan KDEB terhadap isu bencana alam ialah mereka memberi bantuan kepada mangsa banjir dari segi barang-barang keperluan harian. Apabila kita menemu duga dengan pelajar intern ini, kami telah bertanya beberapa soalan yang berkaitan dengan masalah banjir. Antara soalan yang telah memikat pandangan kami merupakan soalan yang bertanya tentang usaha-usaha yang wajar diambil oleh semua pihak bagi membendung masalah banjir kilat ini. So, apabila kami bertanya soalan ini, pelajar intern tersebut memberikan jawapan yang sangat profesional dari segi beliau berkata bahawa kerajaan perlu melaksanakan tindakan drastik untuk melindungi nyawa dan harta rakyat selain memberikan peruntukan mencukupi khususnya kepada Jabatan Pengairan dan Saliran iaitu JPS bagi melaksanakan projek mengurangkan risiko banjir. Beliau juga telah memberi beberapa idea yang berkaitan dengan masalah kes banjir ini dan bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini. Iaitu, beliau berkata bahawa kita boleh membina longkang dan parit yang dalam. Selain itu, pihak kerajaan juga haruslah mengurangkan pembalakan hutan dan mengawal pembangunan di Malaysia. Informan kedua merupakan seorang pelajar kejuruteraan kimia dari Universiti Putra Malaysia dan nama beliau merupakan Gitan Analaki Shanmugam. Beliau juga telah ditemu duga untuk mendapat informasi tentang kes-kes banjir yang kini berlaku di Malaysia. Apabila kita menemu duga pelajar ini, beliau juga memberi pandangan beliau dengan memberikan idea-idea cukupi tentang bagaimana kita boleh mengatasi kes banjir ini. Dari segi pandangan pelajar ini, untuk usaha-usaha yang wajar diambil oleh semua pihak, beliau berkata bahawa usaha-usaha yang wajar diambil dari segi pandangan beliau iaitu semua pihak boleh membendung masalah banjir kilat ialah pihak berkuasa perlulah sentiasa memastikan sistem pelongkangan sentiasa dalam keadaan baik dan perlu menggali sungai supaya menjadi lebih dalam. Pada bincangan tentang isu-isu banjir kita pada hari ini akan diteruskan lagi dengan punca-punca berlakunya banjir di Malaysia. Punca yang pertama ialah perubahan iklim, di mana Malaysia juga merupakan negara yang berada di garisan khatulistiwa. Kita terkesan dengan angin monsun menyebabkan pola hujan di negara kita ini tidak stabil. Hal ini memang tidak boleh dielak, hanya kita boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Sekarang juga beberapa buah negeri terlibat dalam banjir di mana musim tengkujuh di negara kita bermula bulan November sehingga Mac. Punca yang ketiga ialah penebangan hutan. Penebangan hutan menyebabkan hutan semakin kurang dan karbon dioksida meningkat. Hal ini menyebabkan berlakunya pencairan ais di kawasan Antartika dan menyebabkan seluruh dunia mengalami ketinggian paras air laut. Hal ini juga menyebabkan banjir berlaku. Punca yang ketiga ialah pembuangan sampah ataupun pelubusan sampah. Masyarakat di negara kita masih lagi tidak mempunyai rasa tanggungjawab dan membuang sampah di kawasan yang tidak sepatutnya. Sampah-sampah yang berada di kawasan longkang menyebabkan kawasan longkang ini tersumbat dan banjir kilat berlaku. Punca yang keempat ialah pembangunan yang kian meningkat. Terdapat banyak kawasan perumahan dan juga pangsapuri tidak mempunyai sistem pembaritan yang efektif. Mereka hanya mempunyai longkang-longkang kecil untuk menampung pola hujan di negara kita yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banjir semakin teruk sekian tahun. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syamirul Amin bin Muhammad Saiful Isyam.
saya akan berkongsikan berkenaan dengan kesan-kesan banjir di Malaysia. Antaranya ialah kerugian ekonomi. Banjir boleh menyebabkan kerugian besar dalam sektor ekonomi dengan kerosakan pertanian, perindustrian dan juga perdagangan. Kehilangan tanaman, sayuran, kerosakan kepada kemudahan pengeluaran dan juga kesukaran untuk mengakses pasaran boleh mengakibatkan pengurangan pendapatan yang ketara. Seterusnya ialah kehilangan harta benda. Banjir boleh merosakkan dan juga memusnahkan harta benda, termasuk rumah, bangunan komersial dan infrastruktur. Ini mengakibatkan kerugian harta benda yang ketara bagi individu, syarikat dan juga kerajaan. Seterusnya yang ketiga ialah gangguan kepada perkhidmatan asas. Banjir boleh memusnahkan sistem air bersih dan juga sanitasi, menyebabkan penyebaran penyakit air, kulit dan sebagainya, dan juga mengganggu bekalan elektrik. Ini boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan orang ramai dan memburukkan keadaan hidup. Selain itu, ancaman keselamatan awam. Banjir boleh membahayakan keselamatan nyawa dengan menyebabkan pemindahan kecemasan, peningkatan risiko lemas dan juga potensi kehilangan nyawa. Faktor-faktor ini mewujudkan kebimbangan dan trauma kepada individu yang terjejas. Akhir sekali, aspek-aspek ini memberi impak yang negatif kepada individu, masyarakat negara dan kerajaan, menyebabkan trauma, stres dan juga tekanan mental kerana kos membaik pulih rumah dan juga harta benda memerlukan kos yang tinggi. Sekarang, jom kita lihat apakah langkah-langkah untuk mengatasi kesan banjir. Pertamanya, pembinaan empangan dan juga takungan. Pihak yang berkuasa haruslah membina empangan dan juga takungan yang boleh membantu mengawal aliran sungai, risiko banjir dan juga menyediakan sumber air untuk tujuan domestik dan juga pertanian. Langkah seterusnya untuk mengatasi kesan banjir ialah menjalankan penyelenggaraan rutin pada saluran air, sungai dan juga parit boleh mengelakkan sekatan yang boleh menyebabkan banjir. Langkah ketiga ialah dari segi penghijauan dan juga pemeliharaan tanah, menghijau kawasan sekitar sungai dan tadahan air yang boleh membantu menyerap air, mengurangkan larian permukaan dan meningkatkan ketersediaan air bawah tanah. Langkah keempat ialah kesedaran awam, mendidik orang ramai tentang risiko banjir, langkah pencegahan dan tindak balas kecemasan boleh meningkatkan kesedaran. Langkah terakhir ialah dari pihak kerajaan. Kerjasama merentas sektor dan antara kerajaan dalam pengurusan air dan perancangan istimewa dapat meningkatkan kecekapan dan juga dapat berkesan usaha tibatan banjir. Kemahiran insani yang dapat diperolehi daripada projek ini ialah pertama, ketahanan dan keberanian. Pelajar dapat mempelajari untuk menghadapi cabaran dan ketidakpastian yang timbul semasa banjir. Kedua ialah kerjasama dan kepimpinan. Kita dapat mempelajari nilai kerjasama dan juga dapat menghargai sumbangan setiap ahli dan membina hubungan baik antara rakan sepasukan. Seterusnya, komunikasi yang baik dapat berkesan amat penting dalam projek berkumpulan. Yang ketiga ialah empati dan kesedaraan sosial. Kita dapat mempertingkatkan kesedaran terhadap penderitaan orang lain dan juga dapat mengembangkan empati dan kepedulian terhadap keadaan orang yang terkena banjir. Konklusinya, banjir membawa kesan negatif yang amat besar terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, penduduk yang terjejas dengan banjir kerap menghadapi kehilangan harta benda dan harta simpanan. Rumah-rumah mereka rosak dan tanah pertanian menjadi tandus. Langkah yang patut diambil ialah tindakan yang segera dan komprehensif perlu diambil oleh kerajaan dan semua pihak berkepentingan. Masyarakat atau kerajaan harus bertanggungjawab untuk ketika merancang pembandaran iaitu sistem perparitan. Sistem perparitan memainkan peranan yang penting dalam proses mengatasi banjir. Banjir berlaku apabila air tidak dapat mengalir dengan lancar dan sistem perparitan yang tidak efisien. Sistem pengurusan air yang efektif perlu diperkenalkan dan dipertingkatkan, termasuk pembinaan empangan, saliran yang baik dan sistem pengaliran air yang cekap dapat menangani kemelut iaitu banjir.
Dengan usaha bersama, kita boleh mengurangkan kesan negatif banjir dan melindungi masyarakat serta ekonomi negara daripada bencana banjir yang terus membendung agar negara terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih.